Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi Ikmal bin Abdul Ghaffar, nombor metrik 060898. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya dan sahabat saya akan membentangkan satu tajuk, yakni perbandingan tafsiran ayat mutasyabihat menurut ahli sunnah wal jamaah dan juga golongan mujassimah. Al-Quran ini adalah satu risalah wahyu yang selalu dibahaskan kerana fenomenanya menjangkau satu alam semesta dan juga boleh disesuaikan dengan pelbagai keadaan, tradisi dan juga teori sains. Walaupun begitu, penjelasan yang ternyata di dalamnya ini tidak dapat difahami sepenuhnya oleh akal manusia biasa. Mereka yang sempurna, terlatih dan terpilih sahaja yang mampu untuk memahami maksud yang sebenarnya. Baik, Al-Quran merupakan petunjuk, pembimbing dan juga sumber rujukan yang kekal dan terpelihara dari sebarang kecacatan dan perubahan. Walau bagaimanapun, tidak semua umat Islam boleh memahami Al-Quran itu secara langsung dari nasnya, sekalipun dari kalangan orang-orang Arab, kerana bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang tinggi. Oleh kerana itu, wujudnya pihak cuba untuk memahami maksud di sebalik ayat-ayat terkandung dalam Al-Quran ini mengikut fahaman mereka sendiri, mengikut akal mereka sendiri. Baik, penularan fahaman yang ekstrim di tengah-tengah masyarakat Islam ini memungkinkan perbahasan dan penjelasan yang lanjut daripada ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menjernihkan kembali ajaran yang salah dan penafsiran batil yang lebih cenderung terhadap penyerupaan Allah SWT kepada makhluk. Maka kajian ini dibincangkan bagi menjelaskan bagaimana cara golongan ahli sunnah wal jamaah ini dan golongan mujassimah dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini. Baik, ayat Al-Quran ini terbahagi kepada dua bentuk, iaitu ayat-ayat muhkamat dan juga ayat-ayat mutasyabihat. Terdapat pelbagai pendapat ulama yang mendefinisikan ayat-ayat muhkamat maupun mutasyabihat. Akan tetapi perbincangan ini hanya memfokuskan terhadap pembahasan ayat-ayat mutasyabihat serta penyelewengan yang dilakukan terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini. Baik, seterusnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki dua pandangan dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini. Pegangan ulama ahli sunnah terbahagi kepada dua, iaitu kaedah tafwid ataupun takwil ijmali yang kebanyakannya diikuti oleh kelompok salaf, dan yang kedua ialah kaedah takwil tafsili yang banyak dipelopori oleh kelompok khalaf. Kedua-dua kaedah ini tidaklah menjadi permasalahan kerana masing-masing menyucikan Allah daripada sebarang penyerupaan kepada makhluk. Perbezaan pandangan ini diketengahkan supaya masyarakat awam dapat menilai dan memahami permasalahan dan pegangan puak-puak musyabbihah, mu'tazilah dan juga mujassimah, serta menerima penjelasan yang dibuat oleh ulama-ulama muktabar. Baik, kita pergi yang pertama, iaitu kaedah tafwid ataupun kaedah takwil ijmali ini. Berpandukan kepada kaedah tafwid ataupun takwil ijmali ini, para ulama salaf dan setengah ulama khalaf tidak memberi maksud akan ayat mutasyabihat, seperti dalam surah Taha ayat 5 yang bermaksud Tuhan Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Majoriti ulama yang menggunakan metod takwil ijmali ini tidak memberikan maksud kepada perkataan istawa ataupun menafsirkan maksud datang dan turunnya Tuhan. Keadaan ini hanya merujuk kepada makhluk sahaja, dan Allah suci daripada sesuatu yang bergerak, berpindah-pindah, naik maupun turun. Ayat-ayat tersebut jika kita difahami secara literal boleh menimbulkan kefahaman yang menyimpang daripada fahaman asal, kerana ianya mempunyai maksud yang tersendiri dan hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Kaedah ini mengembalikan maksud yang sebetulnya kepada Allah tanpa memahami secara literal. Seterusnya, menyandarkan pemahaman ini kepada ayat muhkamat bahawa tiada satu pun yang serupa dengan Tuhan sekalian alam. Baik, kita pergi kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah takwil tafsili, yang mana diguna pakai oleh ulama khalaf seperti Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi dan sebahagian ulama salaf seperti Ibnu Jauzi dan juga Al-Haramain. Baik, kaedah ini memberi penjelasan secara terperinci dalam memahami nas-nas yang tidak jelas maknanya. Tidak ramai ulama salaf yang menggunakan kaedah ini, namun penlibatan mereka tetap ada.
Ulama yang terkemudian ini menganggap tidak salah untuk mereka mentakwil perkataan-perkataan seperti al-wajh, al-yad, kerana mereka ini berpendapat bahawa ayat-ayat tersebut berada dalam bentuk majaz. Ulama-ulama ini mengalihkan pengertian yang literal kepada suatu makna yang memastikan kesucian sifat Tuhan tetap terpelihara dan suci dari arah, tempat dan lain-lain makna yang boleh menyerupai makhluk. Oleh itu, ulama khalaf mentakwil perkataan istawa itu dengan maksud kekuatan, al-yad dengan maksud kuasa, al-wajah dengan maksud zat Allah. Baik, setakat itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Zubair bin Misrul, nombor metrik 060853, akan membentangkan mengenai musyabbihah dan juga mujassimah, mengenai pendekatan mereka dan juga kaedah mereka dalam mentafsir ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, kita pergi kepada satu topik yang pertama, mengenai pemahaman terhadap sifat-sifat Allah menurut musyabbihah dan juga mujassimah. Bagi musyabbihah, mereka merupakan kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, menganggap Allah menyerupai manusia dengan memiliki tangan, kaki dan juga bentuk tubuh. Adapun mujassimah, mereka adalah kelompok yang meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat tubuh dan bentuk yang sama dengan makhluk, bahkan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala berjenis kelamin lelaki. Auzubillah min zalik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu kaedah penafsiran ayat mutasyabihat. Di sini terdapat 3 kaedah penafsiran ayat mutasyabihat bagi golongan musyabbihah dan juga mujassimah. Yang pertama adalah penafsiran menggunakan analogi, kedua penafsiran sesuai dengan makna harfiah, dan ketiga penafsiran dengan menyebutkan bagaimana tanpa bertanya mengapa. Untuk kaedah yang pertama, iaitu penafsiran menggunakan analogi. Kelompok musyabbihah cenderung menggunakan analogi untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang serupa dengan makhluknya, namun memiliki tingkat dan caranya. Contohnya, anggota tubuh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama seperti anggota tubuh makhluk. Darah Allah tidak sama dengan darah manusia, dan daging Allah tidak seperti daging manusia. Adapun kaedah yang kedua pula, iaitu penafsiran sesuai dengan makna harfiah. Kelompok mujassimah cenderung untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat secara harfiah tanpa mengubah maknanya. Mereka menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat seperti yang terdapat dalam ayat tersebut. Contohnya yang kita boleh dapat pada surah Sad ayat ke-17, yang mana di situ ada menyebutkan perkataan khalaqtu biyadayya. Maksudnya, aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ciptakan dengan kekuasaanku. Namun mereka menganggap bahawa biyadayya tu adalah dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada kaedah yang ketiga pula, iaitu penafsiran dengan menyebutkan bagaimana tanpa bertanya mengapa. Golongan musyabbihah dan mujassimah dalam pendekatan tafsiran mereka terhadap sifat-sifat Allah lebih memfokuskan pada bagaimana sifat-sifat Allah dapat difahami oleh manusia dan menghindari daripada menjelaskan mengapa Allah memiliki sifat-sifat tertentu. Kita pergi pula kepada faktor penafsiran ayat mutasyabihat yang sesat. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah ketidakmampuan manusia memahami sepenuhnya sifat Allah. Manusia mempunyai keterbatasan dalam memahami sepenuhnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ayat-ayat mutasyabihat yang sangat sukar untuk difahami maksudnya kerana berada di luar daya akal yang menterjemah dan menjelaskannya. Dengan demikian, kelompok musyabbihah dan mujassimah cenderung mengambil ayat-ayat secara harfiah dan memahaminya dengan metod yang salah. Faktor yang kedua pula adalah pemahaman harfiah, yakni zahir. Kelompok musyabbihah dan mujassimah cenderung untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran secara harfiah dan literal. Mereka juga enggan dan tidak mahu menggunakan konsep takwil terhadap ayat-ayat itu dan menerima makna harfiah sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Okey, faktor yang terakhir sekali, iaitu faktor yang ketiga, ialah pengaruh budaya atau pemikiran luar Islam. Pemikiran atau budaya di luar Islam yang mengandungi unsur anthropomorphism atau materialism
boleh mempengaruhi cara golongan musyabbihah dan mujassimah memahami sifat-sifat Allah. Dalam konteks ini, konsep manusia atau material dalam pemikiran tersebut meresap ke dalam pandangan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu, mereka menganggap bahawa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hampir sama dengan sifat-sifat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Harfi Riantan bin Muhammad Asmawitan, nombor metrik 060889. InsyaAllah pada hari ini saya akan teruskan dengan tajuk perbandingan tafsiran ayat mutasyabihat Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mujassimah. Okey, kita pergi pertama dulu kita pergi kepada perbezaan di antara pentafsiran daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Mujassimah, golongan Mujassimah. Okey, dekat sini saya dinyatakan 4 lah perbezaan yang cukup ketara dan dapat difahamilah oleh semua orang, insya-Allah. Okey, baik, kita lihat pada Ahli Sunnah wal Jamaah terlebih dahulu. Okey, poin pertama iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah ini, golongan ini ianya apabila menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ayat mutasyabihat, mereka ni akan menyucikan Allah SWT dari sifat yang sama dengan manusia ataupun makhluk. Kerana laisa kamitslihi syai', yakni Allah Ta'ala tidak akan sama dengan makhluk ataupun perkara-perkara lain. Tapi bagi golongan Mujassimah ini, mereka suka untuk menyerupakan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat manusia. Okey, baik, kita masuk pada poin kedua, iaitu poin kedua ia akan berkait dengan poin ketiga. Okey, baik, kita lihat iaitu golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, ia hanya membaca, ini membaca sahaja lafaz yang zahir dalam Al-Quran dan hadis. Kita ada ayat Al-Quran berkaitan dengan mutasyabihat, golongan ni hanya membaca je, membaca, dan mereka ni tidak memberi makna bagi lafaz yang zahir itu kerana ia mustahil atas Allah SWT. Jadi dia letak, dia tak bagi makna apa-apa pun dekat lafaz yang berkaitan dengan mutasyabihat ni dalam ayat Al-Quran tersebut. Okay. Ia berbeza, sangatlah berbeza dengan Mujassimah, di mana golongan Mujassimah ini membaca lafaz yang zahir dalam Al-Quran dan hadis. Dia bukan setakat baca gitu je, tetapi dia memberi makna pula kepada lafaz yang zahir itu tadi. Contohlah perkataan istiwa dalam ayat Al-Quran, dia bagi maksud pula bagi istiwa itu adalah duduk bersila, bertahta, sedangkan benda tu adalah perbuatan yang sama dengan manusia ataupun makhluk ciptaan Allah. Okey, jadi kita masuk pada poin yang keempat, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah ini, golongan ni menyerahkan, yakni tafwid makna bagi lafaz itu kepada Allah SWT. Maksudnya, contoh kalau daripada perkataan istiwa, golongan ini meletakkan perkataan tu, lafaz tu, serah maknanya kepada Allah Ta'ala, tidak perlu menerangkan lebih panjang ataupun detail lah berkaitan dengan itu, dengan ayat tersebut. Okay. Tapi golongan Mujassimah ini, selepas dia bagi makna tu lah, baru dia menyerahkan maksud bagi perkataan tersebut itu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perkara ini adalah bercanggah lah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan perkara ini adalah pegangan akidah yang rosak lah. Sebab lepas dia bagi maksud bagi perkataan atau lafaz yang zahir itu, baru diserah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang sepatutnya adalah lafaz yang mutasyabihat itu sepatutnya terus serah kepada Allah SWT. Baiklah, di sini saya memberi 2 contoh ayat daripada ayat-ayat Quran, iaitu daripada surah Taha dan juga surah Al-Fat. Yang pertamanya surah Taha ayat ke-5. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu Allah, yakni Ar-Rahman, yang beristiwa di atas arasy. Okey, dekat sini daripada ayat ni, Mujassimah, golongan Mujassimah ni telah membaca dengan lafaz yang zahir dan seterusnya telah memberi makna bagi lafaz itu. Yakni daripada istiwa itulah dia bagi makna bahawasanya sama dengan duduk bersila, duduk bertahta. Ia memberi makna lain supaya sama dengan sifat-sifat manusia. Tetapi daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka letakkan perkataan istiwa itu terus menyerahkan makna kepada Allah SWT. Yang ni istiwa tu hanya kepada Allah Ta'ala, hanya
Allah Ta'ala je tahu apa maksud istiwa itu. Okay, baik, yang seterusnya ialah surah Al-Fat, yakni ayat 10. Itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Subhanallahul azim. Maksudnya bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Yad Allah, yadullah, di atas tangan mereka. Dekat ayat ini, golongan Mujassimah dia memberi makna yadullah. Yadullah itu adalah tangan Allah. Ia membawa maksud tangan Allah. Mana kata dekat sini bahawasanya ia menyamakan Allah itu mempunyai jisim ataupun tangan yang sama dengan makhluk. Ini manusia lah. Gitu. Okay. Tetapi golongan ahli sunnah wal jamaah, mereka mentakwilkan ayat tersebut supaya umat Islam tidak terbayang dengan yadullah itu adalah tangan yang menunjukkan bahawasanya tangan manusia. Yang ditafsirkan oleh Mujassimah tadi itu adalah perkara yang salah. Tetapi ahli sunnah telah mentakwilkan bahawasanya tangan yadullah itu adalah bermaksud kekuasaan Allah SWT bersama dengan manusia yang berjanji itulah tadi. Jadi dekat sini kita dapat lihatlah kata perbandingan di antara tafsiran ayat mutasyabihat ini daripada golongan ahli sunnah wal jamaah dan juga Mujassimah. Oleh itu kita sebagai umat Islam perlulah dalam nak mentafsirkan ayat Quran ataupun nak mengambil tafsiran-tafsiran ayat Quran yang ayat mutasyabihat ini, perlulah lebih berhati-hati dan berwaspada supaya kita ni tidak tergolong dalam golongan yang punya akidah yang rosak dan sesat itu tadi. Jadi setakat itu daripada saya, wallahu alam. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Dalam perbahasan mengenai ayat-ayat mutasyabihat, ulama ahli sunnah wal jamaah mempunyai dua kaedah utama, iaitu tafwid atau takwil ijmali, yakni salaf, dan takwil tafsili daripada khalaf. Salaf cenderung untuk menghindari tafsiran harfiah, sementara khalaf memberikan penjelasan terperinci. Dalam konteks ayat mutasyabihat, kelompok musyabbihah dan mujassimah cenderung menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menggunakan analogi tafsiran harfiah dan fokus pada bagaimana untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan manusia memahami sepenuhnya sifat Allah dan pengaruh budaya luar Islam dapat mempengaruhi penafsiran mereka. Secara kesimpulannya, penting untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan lebih mendalam, menghindari tafsiran yang sesat dan menggunakan metod yang betul serta menggunakan akal dan juga kajian yang lebih mendalam untuk memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan ajaran Islam. Maka dengan itu ia dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus dalam penafsiran yang tidak betul. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.